Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada pagi ini, tengah hari lah. Pada tengah hari ini, insya-Allah kita akan bersama-sama dalam satu majlis ilmu, satu forum yang mana kita menjemput dua orang kaunselor yang cukup hebat dan mantap pada hari ini. Nanti saya akan perkenalkan mereka. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, hari ini saya sebagai moderator anda. Saya moderator hari ini. Nama saya Muhammad Nur Al-Sufi bin Ramili daripada Champion Training and Consultancy, dan hari ini boleh panggil saya Dr. Sufi. Okey. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama mendengar satu forum yang cukup cantik tajuk dia. Iaitu bagaimana nak menjadi orang yang disayangi ataupun tips menjadi orang yang disayangi. Pak, saya yakin dan percaya semua orang nak disayangi. Bila kita tak disayangi, kita akan rasa macam tak sedap hati. Rasa kurang bahagia. Okey, jadi hari ini saya pun tak nak berbual panjang, kita nak beri terus kepada ahli panel kita. Kita ada dua orang ahli panel hari ini. Yang pertama, saya perkenalkan ahli pertama, kita ada Cikgu Khairul, atau nama penuh dia Khairul Azmarizan Abdul Majid. Asal daripada Perak. Kalau baca latar belakang power ni, takut saya nak baca. Tapi yang paling penting, paling power dah. Beliau merupakan NYDP MGK Daerah Sentul. Betul ya? InsyaAllah. Memang kita tak nafilah latar belakang dia memang daripada bimbingan dan kaunseling daripada UPM. Betul? Okey. Dan ahli panel yang kedua, kita ada Cikgu Helmi, atau nama penuhnya Muhammad Helmi bin Alias. Okey, cikgu. Okey kan? Dan asal juga ni orang utara semua dua-dua ni. Orang ni asal pada Kedah, dan juga latar belakang pun daripada bimbingan dan kaunseling. Okey. Dan beliau merupakan AJK MGK Daerah Petaling Perdana. Okey. Jadi selamat datang kepada dua cikgu yang hebat ni, insya-Allah. Dan hari ini seperti mana yang kita maklum, kita nak terus pada soalan. Boleh? Dah sedia cikgu? Dah sedia? Ya, insya-Allah. Dah sedia, insya-Allah. Okey, jadi saya terus pada soalan pertama. Kita ambil tu soalan pertama saya kepada Cikgu Khairul. Okey, Cikgu Khairul. Dah bersedia untuk menjawab? Okey. Apakah akibat-akibat yang berlaku sekiranya seorang itu merasakan bahawa dirinya tidak disayangi? Dia rasa macam tak sayang. Apa masalah dia sebenarnya? Ada akibat ke? Boleh cikgu tolong jawabkan sikit, insya-Allah. Silakan yo. Cikgu Khairul. Assalamualaikum pada penonton-penonton semua. Petang ni kita nak kongsi sikit lah. Ni hasil daripada pembacaan pengalaman diri sendiri, pengamatan daripada orang lain kan. Kalau lihat pada kesan-kesan orang yang rasa dirinya tak disayangi tu sebenarnya, ya Dr. Sri, Cikgu Amy, sebenarnya kesan dia ada dari sudut emosional, emosi dan juga saintifik. Kalau kita lihat pada apa yang dah diterangkan oleh salah seorang daripada pakar motivasi dalam saintifik, dia adalah seorang doktor yang mana dia juga adalah key power lah dalam parenting. Dia iaitu Dr. Taufik Razif. Dia pernah menulis tentang kesan dan akibat di mana orang rasa dirinya tak disayangi. Sebenarnya dia ada beberapa kesan. Antaranya ialah berisiko terkena penyakit. Orang yang rasa dirinya tak disayangi, dia sendiri berisiko untuk menerima penyakit. Penyakit yang macam mana? Kenapa? Kan? Sebenarnya dalam diri kita ni ada thalamus ataupun satu agen yang mana dia melindungi diri kita daripada sel penuaan dan juga kanser. So kalau bila kita rasa tak happy, rasa diri tu tak disayangi, maknanya agen itu akan berkurangan dalam diri. Jadi menyebabkan diri tu mudah terkena kanser lah.
kanser dan juga mudah tua. Nampak cepat tua, itu katanya. Dan juga selain daripada itu, kita juga akan rasa orang itu orang yang rasa dirinya tak disayangi tu akan mula hilang rasa percaya pada dirinya sendiri. Dan dia akan hilang rasa yakin pada dirinya sendiri, di mana kajian di Pennsylvania pernah buat kajian tentang anak yang hilang ayah, mereka akan lebih hilang keyakinan diri berbanding dengan mereka yang dididik dengan sempurna oleh seorang ayah, berbanding dengan seorang ibu. Sebab tu kalau kita tengok di televisyen, di dalam rancangan-rancangan TV, drama dan sebagainya, kalau di barat lah kan, banyak kan anak-anak kecil kalau nak buat apa-apa saja presentation ataupun apa-apa persembahan kan, dia nak ayah dia ada sama untuk tengok. Kalau tak ada tu sedih kan. So itulah antara kesan-kesan dia. Dan lebih cenderung lagi kalau ada yang terlibat dengan masalah sosial. Okay? Dan dia akan mula ada konflik dalaman dalam diri dia, dia rasa dirinya kesepian dan sunyi dan sebagainya lah. Jadi dia akan mudah terjebak dalam aktiviti yang tidak baik kerana dia rasa macam dunia ni tak sempurna lah untuk dia, tak bahagia kan, sebab orang tak sayang dia. Dan juga dia akan juga hilang rasa percaya pada orang lain. Sebagaimana dia sendiri rasa dirinya tak dihargai, tak disayangi, dia juga akan sentiasa ada stigma dan berpendapat begitu setiap masa. Okay? Juga ada kesan kepada IQ, di mana kajian di barat juga menunjukkan 2 sel otak kanak-kanak berusia 3 tahun dipakai, di mana korteks yang terdapat dalam otak, pertumbuhan saiz otak anak tu lebih kecil banding dengan yang biasa kalau sekiranya dia rasa dirinya tak disayangi secara berterusan. So itu tak baguslah dari segi sudut saintifiknya. Okay, itu adalah antara kesan-kesannya lah. Kesan-kesan kepada orang yang rasa dirinya tak disayangi, kesan dari sudut saintifik. Okay, Dr. Sufi boleh teruskan? Okey, terima kasih kepada Cikgu Khairul. Mana jelas itu keluar semua kajian tu. Alhamdulillah. Okey, kalau tengok hari ni pun sebelum saya nak pergi untuk soalan yang kedua, mari kita tengok dulu, kita raikan kita punya rakan-rakan kita daripada guru kaunseling. Kita ada Cikgu Zurita, Cikgu Ni ada, Muhammad Khairul Naim, Cikgu Azli ada kan, Cikgu Ila, Cina, dan alhamdulillah semakin meningkat kita punya viewer kita. Dah hampir 27 orang dah. InsyaAllah panggil lagi kawan-kawan. Saya harapkan kalau boleh panggil lagi kawan-kawan kita masuk, masuk sama-sama dengar cerita pada hari ni. Saya yakin dah percaya, nampak tajuk dia simple tapi sangat penting dalam kehidupan kita, betul? Okey, insya-Allah. Okey. Jadi untuk soalan kedua, sebenarnya kita cerita kesan dulu sebab apa? Selalunya kita konsep dulu, betul? Kita kesan nak beritahunya bahawa benda ni sangat penting. Nampak tadi yang Cikgu Khairul cakap tadi, masalah otak, masalah kesihatan tu tak cerita lagi, jadi gila pun ada. Okey, jadi saya nak jemput pula untuk ahli panel kedua kita. Dia punya soalan ni lagi mencabar ni. Boleh kita nak tanya ni. Okey. Soalan dia, apakah konsep dan perspektif kasih sayang? Orang banyak cerita kasih sayang. Apa sebenarnya kasih sayang ni? Dan penting sangat ke kasih sayang ni? Okey, jadi saya mempersilakan Cikgu Helmi menjawab tentang soalan ini, insya-Allah. Silakan. Okey, baik, terima kasih kepada moderator Dr. Sufi dan juga yang dihormati rakan ahli panel Cikgu Emma. Alhamdulillah. Baik, berkenaan dengan soalan moderator tadi, iaitu apakah konsep dan perspektif kasih sayang. Saya nak mulakan dengan kita menyelusuri sirah ketika mana Allah menciptakan manusia yang pertama, iaitulah yang kita kenali sebagai Nabi Adam. Kemudian Allah meletakkan Nabi Adam AS di dalam syurga. Pada mulanya seorang diri hidup di dalam syurga, dan kemudiannya Allah menciptakan juga Siti Hawa sebagai pasangan kepada Nabi Adam daripada tulang rusuk Nabi Adam. Menunjukkan bahawa supaya Nabi Adam dan Siti Hawa ini berkasih sayang sesama manusia lah. Jadi itu merupakan sejarah awal kasih sayang dalam sejarah manusia. Baik, kemudian atas disebabkan Siti Hawa dan juga Nabi Adam ini melanggar larangan Allah, kemudian Allah letakkan mereka di dunia, dan di dunia
hampir kurang lebih 300 tahun kemudian mereka akhirnya bertemu kembali dan berkasih sayang dan akhirnya melahirkan anak-anak dan keturunan-keturunan manusia sampailah ke hari ini. Dengan kasih sayang itulah maka kita manusia ini semakin ramai beranak pinak, berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan Allah perintahkan antara kita untuk saling berkasih sayang walaupun kita berbeza bangsa, berbeza suku, kaum dan sebagainya. Jadi itu permulaan ataupun mukadimah lah berkenaan dengan konsep kasih sayang ini. Jadi kasih sayang ni apa kita tanya, kasih sayang ni apa Adakah dia sejenis makanan ataupun fikiran ataupun apa? Jadi kasih sayang ni kepada anak-anak ialah merupakan satu bentuk emosi Emosi ni terbahagi kepada dua, iaitu emosi yang positif dan juga emosi yang negatif. Emosi yang positif ni contohnya gembira, seronok, tenang, suka, sayang dan emosi negatif pula ialah seperti marah, benci dan kecewa. Jadi kasih sayang ini merupakan salah satu daripada cabang emosi yang positif. Baik, emosi wajar hadir dalam kehidupan kita. Tanpa emosi hidup rasa kosong dan membosankan. Sebagaimana sirah yang saya kongsikan awal tadilah sekiranya Siti Hawa tidak diciptakan, mungkin Nabi Adam akan merasa hidupnya kosong. Sebab itulah diciptakan Siti Hawa kepada Nabi Adam supaya adanya kasih sayang dan hidup manusia itu tidak merasa kosong dan cukup bermakna. Kemudian kita tengok juga satu pandangan teori daripada tokoh yang bernama Abraham Maslow yang mengemukakan tentang teori keperluan. Abraham Maslow meletakkan kasih sayang merupakan salah satu daripada keperluan hidup manusia. Yang mana manusia perlukan kasih sayang untuk kelangsungan hidup. Walaupun Abraham Maslow tidak meletakkan kasih sayang itu sebagai keperluan yang paling asas ataupun keperluan yang paling bawah sekali, iaitu keperluan makanan, minuman dan udara untuk hidup, keselamatan dan sebagainya. Kasih sayang ni berada di tingkat yang atas sikit, tetapi kita kena lihat bahawa kasih sayang ini akan memberi makna kepada tempat tinggal, pakaian, makanan yang menjadi keperluan asas tadi. Contohnya anak-anak kita ada yang kita tengok dalam kehidupan mereka ni hidup dalam keadaan suasana keluarga yang susah kan. Rumah yang tak berapa nak besar, keluarga yang berpendapatan yang tak berapa. Tapi mereka dapat rasakan rumah itu selesa, bahagia dan makanan yang mereka makan oleh mak yang masak tu rasa sedap. Sebab apa? Sebab adanya kasih sayang. Ada orang yang ada rumah yang besar, makanan yang mungkin dihidangkan dengan makanan-makanan yang sedap, tapi dia rasa macam nak lari daripada rumah. Walaupun ada keperluan asas. Sebab apa? Sebab kasih sayang, mungkin tak ada kasih sayang dalam keluarga tersebut. Jadi kasih sayang ini merupakan satu keperluan yang turut penting sama seperti keperluan asas dan memberikan makna lagi kepada keperluan-keperluan asas tersebut. Okey, sekiranya anak-anak kita ni tak mendapat kasih sayang, saya melihat secara rawak lah dari pandangan secara ni, mereka cuba untuk mencari kasih sayang di luar. Contohnya, sekiranya mereka tidak mendapat kasih sayang daripada ibu, daripada ayah, daripada adik-adik sebagainya, mereka tambah zaman teknologi ini, mereka cuba untuk mencari kasih sayang di luar seperti di media sosial dan sebagainya. Ini akan memberikan satu kesan dan gejala yang negatif lah sekiranya mereka tidak mendapat kasih sayang daripada orang yang sepatutnya. Baik, saya nak berkongsi beberapa hadis berkenaan dengan kasih sayang. Boleh iaitu salah satunya adalah seseorang yang menyayangi orang lain pasti akan disayangi oleh Allah. Sayangilah setiap penduduk bumi, nescaya engkau akan disayangi para penghuni langit. Riwayat At-Tabrani dan Hakim. Okey, hadis yang lain, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan satu lagi hadis, sekali-kali tidaklah kalian beriman sebelum kalian mengasihi. Kemudian mereka menjawab, wahai Rasulullah, semua kami pengasih. Rasulullah SAW bersabda kembali, kasih sayang itu tidak terbatas pada kasih sayang salah seorang di antara kalian kepada sahabatnya mukmin, tetapi bersifat umum untuk seluruh umat manusia. Maksud di sini tuntutan berkasih sayang ini bukan saja kepada mukmin ataupun para sahabat, tetapi kasih sayang ini kepada seluruh manusia. Saya rasa mungkin ini dulu sebagai slot yang pertama. Saya kembalikan kepada moderator.
Okey, terima kasih kepada Cikgu Helmi. Satu penerangan cerita yang cukup mantap bermula dengan sirah. Patut ada definisi dia. Memang luar biasa. Dan diakhirkan dengan apakah daripada Al-Quran dan hadis. Oh, lain macam tu. Macam ustaz pula dengar kan. Alhamdulillah. Jadi cerita dia sebenarnya yang ni konsep. Tadi kita cerita tentang akibat. Sebenarnya yang tu masih rincian lagi. Kita nak dengar lebih lagi iaitu berkenaan penyelesaian. Kita nak tahu lebih lanjut apakah cerita dia, macam mana nak menggapai kasih sayang dalam hidup kita. Tapi sebelum tu, kita raikan rakan-rakan kita dulu boleh? Kita ada Cik Noh, Assalamualaikum, tahniah semua. Kita ada Cikgu Hazim Amir, tahniah Cikgu Khairul, Cikgu Amy. Kita ada sama Cikgu Zurita pun ada di tahniah. Ni macam cikgu tu sendiri ni. Cikgu Emma. Okay. Ada Cikgu Fauzi, ada Cikgu Wani. Ramai rakan-rakan kita yang hari ni nak baca semua ni tak habis ni. Cikgu Asmariza, Cikgu Zarif, Cikgu Jamila, Cikgu Wan Suzila, Cikgu ni Cikgu Emma banyak ni. Cikgu Alawiyah. Okay. Jadi minta juga kawan-kawan kita, rakan-rakan kita lagi kalau boleh jemput ramai lagi. Kita punya rakan-rakan kita. Kalau boleh tak tahu nak share, tekan je share tepi tu. Ada nampak tak butang share? Share kat tempat kita punya kawan, kat share kita punya page kita boleh. Ajak ramai kawan-kawan dapat manfaat yang sama dengan kita, insya-Allah. Okey. Kembali kepada soalan seterusnya, boleh? Dah sedia belum ni? Oh, dah lama dah bersedia kan? Okey, cerita dia. Soalan saya yang kedua ni, dia lebih kurang sama untuk ahli pertama, ahli panel pertama dan ahli panel kedua kita. Iaitu berkenaan tips bagaimana untuk disayangi. Macam mana nak bagi orang sayang kita. Ni saya yakin dua orang ahli panel ni mempunyai kaedah dan teknik yang berbeza. Kita tengok yang tadi tu ahli panel pertama menceritakan dari sudut kajian-kajian. Keluar kajian daripada barat, kajian daripada orang-orang pakar kan. Yang kedua pula keluar dari sudut Al-Quran, hadis, sirah semua keluar. Yang ni nak mantap, mana melengkapi ni, insya-Allah. Untuk itu kita tanya Cikgu Khairul dulu lah. Cikgu Khairul, boleh tak ceritakan sikit tips macam mana nak dapat kasih sayang atau senang kata nak jadi orang sayang sang kita. Insya-Allah, silakan Cikgu Khairul. Ya, terima kasih Tuan Moderator Dr. Sufi, Cikgu Amy dan rakan-rakan penonton ya. Sebenarnya saya tertinggal sebenarnya tadi Tuan Moderator. Sebenarnya ada sebelum kita nak tahu tips tentang bagaimana nak bagi orang sayang kita. Kita kena tahulah dulu tanda-tanda orang yang kurang kasih sayang ni. Kalau tak tahu nanti susahlah kita nak sukat kan, nak nilai ciri-ciri orang yang macam mana yang dikatakan kurang kasih sayang untuk kita bantu tu tadi kan. Jadi kita nak mengenali terlebih dahulu tanda-tanda orang yang kurangnya kasih sayang pada seseorang tu, seperti ada yang disentuh oleh Cikgu Helmi juga tadi ya. Antaranya adalah seperti kalau boleh buka slide saya, tolong bukakan slide saya ada sedikit paparan dalam slide. Okey, itulah tanda-tanda kurang kasih sayang tu. Okey, kalau tengok antaranya ialah kalau anak-anak remaja lah, kata kita ni selalu bermasalah dengan anak-anak remaja lah, selalu yang kita nampak, obviously boleh nampak tanda-tanda kurang kasih sayang pada mereka. Yang pertamanya dia tak tahu membalas kasih sayang. Contoh yang senang saja, anak remaja cuba peluk dia. Kalau kita peluk dia erat, tapi dia balas pelukan tu tidak seerat ibu atau ayahnya, bermakna dia memang sedang mengalami perasaan itu, perasaan yang dia rasa dirinya tak disayangi. Okey, dia tidak tahu membalas kasih sayang. In fact ada setengah pelajar, murid yang mana yang bila cikgu puji, cikgu beri lontaran senyuman, bagi salam, Assalamualaikum, contohnya, Assalamualaikum Aisyah. Okey, Aisyah tu tak membalas, terdiam, terkaku. Dia tak tahu cara-cara nak balas kasih sayang. So itu mungkin antara simptom-simptom tanda-tanda dia yang mengatakan dia kurang kasih sayang, dan dia juga tidak tahu menghargai. Bila orang bagi dia apa-apa saja, penghargaan dalam bentuk pujian
dan kata-kata atau hadiah, dia tak tahu bagaimana nak menghargai, nak cakap terima kasih ke tak ke, dia rasa macam kenapa bagi aku, kenapa dia macam berada terumbang-ambing dalam dunia dia sendiri sebab dia dah tahu dirinya tak disayangi. Okay, yang ketiga, kuat melawan. Dia sangat kuat melawan, dia sangat agresif, boleh nampak terang-terangan baran, pemarah, itu adalah sisi orang yang kurang kasih sayang lah suka marah, agresif atau istilah budak-budak sekarang ni kan macam biadab sikit kan. So itu juga adalah ciri orang yang kurang kasih sayang. Degil, degil juga adalah salah satu daripada tanda kurangnya kasih sayang. Okay, kurang berkomunikasi bersama keluarga. Yang dia tak nak cakap, tanya sepatah, jawab sepatah, tanya sepatah, jawab sepatah. Bukan kerana dia seorang pendiam, tapi mungkin dengan orang lain dia boleh bercakap, dia pilih-pilih orang untuk bercakap, untuk berkomunikasi. Tapi dengan ahli keluarga sendiri atau lebih kepada orang yang dia rebel, yang dia lebih memberontak, contohnya mak atau ayah dia, bila dia rasa dia kurang kasih sayang pada ibu atau ayah dia, mak ayah dia tanya je, dia jawab sikit-sikit je. Kan, mak tanya panjang lebar ataupun WhatsApp panjang-panjang, jawab sikit. Kan? Jadi boleh nampak orang-orang yang signifikan dengan dia. Jadi dia akan kurang berkomunikasi dengan orang-orang tersebut. Hubungan jadi tak mesra. Jadi rasa dingin. Kadang-kadang aura yang ada pada mereka ni, kita duduk sebelah pun kita boleh tahu. Dia ni mesti ada something wrong somewhere. Dia macam kurang kasih sayang je. Kenapa aku mesra dengan dia, dia tak mesra dengan aku? Kenapa dia tak boleh nak mesra dengan orang? Kadang-kadang dia sendiri tahu dirinya tak boleh nak mesra dengan orang. Sebenarnya dia sendiri mungkin kena dalami sedikit lah apa sebenarnya kisah-kisah silam dia ada ke kurang kasih sayang di mana-mana. Kemudian meraih perhatian dan kasih sayang daripada pihak ketiga seperti Cikgu Helmi cakap tadi. Mereka mudah terjebak dalam kancah-kancah percintaan lah kononnya. Memberi jiwa mereka sepenuhnya kepada orang yang kononnya boleh bagi kasih sayang. Yang lebih teruk lagi, jatuh pada tangan orang yang silap, pada orang yang salah, maka terjebaklah dalam kancah-kancah yang negatif, yang sangat berbahaya pada diri dia tu. Okay, dan yang paling jelas ketara sekali dari sudut emosi dan juga dari segi fizikali pun kita boleh nampak tanda-tanda kurangnya kasih sayang ialah kesepian. Dia rasa menyendiri tu lebih baik. Dia tak nak terus-terusan dia withdraw keluar daripada kepompong sosial masyarakat. Dia rasa macam buat apa. Sebab dia dah yang tadi kan, dia hilang percaya pada semua orang sebab orang tak sayang dia rasa orang tak sayang dia. So itulah antara tanda-tandanya. Okey, tadi Tuan Moderator ada tanya bagaimana nak tips nak buat orang lain menyayangi diri kita kan. Saya pun sebenarnya tak pandai juga nak buat orang sayang diri saya ni. Tapi kita seboleh-bolehnya untuk cubalah tips daripada pembacaan yang saya kumpulkan. Sebenarnya banyak sangat tips tapi ini antara yang penting-penting yang saya dah sekalikan, kelompokkan. Okay, yang pertama, nak jadi orang yang orang sayang yang pertama, jangan sombong. Kita jangan sombong dengan orang. Kalau kita sombong dengan orang, muka pun jeling-jeling dekat orang, pergerakan badan, mata, secara non-verbal kita menunjukkan kita tak berminat untuk mesra dengan orang, bercakap dengan orang. Tentu-tentulah orang pun tak suka kita. Apatah lagi nak sayang kita kan. So pandangan mata, kena jaga. Sentuhan, pertuturan. Bila bercakap, gunakan nada-nada yang lembut untuk membeli jiwa orang tu. Nak masuk dalam jiwa. Kalau kata ibu kepada anak, gunakan bahasa yang paling mudah. Jiwai anak tu. Bukan meletakkan diri anak tu dengan bahasa-bahasa kita sebagai ibu bapa. Anak baru 5 tahun. Nak suruh cakap panjang lebar macam bagi syarahan dekat universiti, tak boleh. Kena cakap guna bahasa dia. Jadi, gunakan pertuturan yang bersesuaian. Okay? Rendahkan diri. Rendahkan diri bukan berada di dalam kritik diri, tetapi rendahkan diri supaya orang boleh tahu yang dia ni mudah didekati. Okay, tak kisah ini boleh kot kan, channel banyak ni kan, boleh masuk ni sembang ni kan, dia tak meninggi diri, dia rendah diri, sentiasa rasa diri tu rendah daripada orang kan, rasa diri tu sentiasa walaupun dia taraf doktor ke, profesor ke, okay, ataupun orang yang cerdik pandai yang dia rasa dia ada pangkat dan darjat dan sebagainya, dia rendahkan diri. Kemudian tunjukkan keikhlasan. Bila kawan dengan orang, berbual dengan orang, berada di samping orang lain, cubalah tunjukkan keikhlasan kita. Sebab ikhlas ni, dia tak pancar melalui mulut. Sebenarnya salah kalau kita cakap, saya ikhlas. Saya ikhlas sebenarnya nak tolong cik. Tak perlu. Tak ada istilah ikhlas tu di bibir. Sebenarnya keikhlasan tu dia terpancar daripada raut wajah, daripada aura kita sendiri. Bila kita ikhlas, tak apa, saya tolong. Tak apa cik, saya tolong cik. Boleh nampak ikhlas tu. Tak perlulah sebut-sebut. Tapi tunjukkanlah keikhlasan. Baru orang sayang kita kan. Kemudian percaya pada diri sendiri. Aku boleh. Kalau aku boleh baik dengan orang tu mesti baik dengan aku. Aku boleh. Nampak orang tu garang, orang tu sombong, orang tu apa. Aku nak dekati orang tu.
Aku nak biar dia, mana boleh, dia mesti boleh sayang aku. Cubalah percaya pada diri sendiri kan. Husnuzon percaya pada Allah kan. Sebaik-baiknya dia yang menetapkan, membolak-balikkan hati orang kan. Okay, itu antaranya lah. Dan bagaimana nak buat orang lain sayang diri kita selain daripada tu? Okay, mempunyai pendirian yang teguh. Orang yang ada pendirian yang teguh, biasanya orang suka. Sebab dia ada karisma. Dia ada satu dia ada satu orang kata apa? Tiang yang menegakkan diri dia. Orang suka kawan dengan. Cuba bayangkan kalau kita nak kawan dengan orang yang hidup segan mati tak mahu yang seolah-olah macam tak ada pendirian dalam hidup. Bolehlah. Okeylah. Bosan Macam mana orang nak sayang macam tu kan? Jadi cuba ada pendirian yang teguh supaya orang sayang kita. Okay. Bersikap terbuka. Bersikap terbuka ni salah satu daripada sifat yang orang semua suka. Generally orang semua suka. Sebab apa? Banyak channel. Astro banyak channel. Boleh sembang pasal bola, boleh sembang pasal game, boleh sembang. Tak adalah nak sembang pasal hadis je. Contoh. Tak ada nak sembang pasal Quran je. Alamak dia ni warok sangat lah. Aku dah lah macam ni nak kawan dengan dia pun rasa tak selesa pula kan. Okay. Cuba bersikap terbuka. Maknanya boleh terima. Okay. Tapi kita tetaplah ada pendirian. Balik semula pada yang pertama tadi. Ada pendirian kan. Tapi sebelum-bolehnya macam kami, kaunselor, menerima tanpa syarat. Sebab tu kaunselor disayangi. Menerima tanpa syarat juga adalah menunjukkan ciri-ciri sikap terbuka. Meminta dan menerima pendapat orang lain. Kalau kita jenis orang yang merendahkan diri, sudah tentunya bila orang menegur, kita mudah untuk terima. Orang kritik kita, kita tak melenting. Bahkan kita tak ada menyalahkan orang lain atas sesuatu perkara. Bersedia meminta maaf, mengatakan, orang kata apa, minta maaf, saya yang salah. Ataupun selalu meminta dan menerima pendapat orang lain. Cuba minta pendapat orang. Walaupun kita dah tahu, tapi cuba macam buat-buat macam tak tahulah kan. Cuba tanya, macam mana kalau saya nak buat macam ni kan. Sekali-sekala mendekatkan diri dengan seseorang atau orang lain, cuba minta pendapat dia. Bila kita selalu minta pendapat orang, orang rasa kita dah mula bersandar pada orang tu. Maka orang itu meletakkan nilai kasih sayang kepada kita sebab dia tahu kita ni bersandar dengan dia. Cuba buat kan. Selain daripada tu, of course, image yang baik lah. Image yang baik ni, kalau image buruk sebab penampilan ni, berapa persen orang akan judge dekat situ kan. So, image yang baik itu adalah satu benda yang sangat-sangat faktor penting untuk orang sayang kita. Selekeh je, jalan pun slipper, serit, sampai haus tapak slipper tu. Jalan slipper. Orang suka ke? Orang pun tak selesa berada dekat dengan kita. Apatah lagi nak berkawan dengan kita. Jauh sekali nak sayang diri kita dan cintai diri kita. Jadi jagalah image dengan sebaik mungkin. So itu antara tipsnya. Kemudian kurang meminta pertolongan. Ini yang sangat penting ni. Ini tips yang sangat penting Tuan Moderator, Cikgu Helmi dan kawan-kawan sekalian. Kurang meminta pertolongan. Kurangkan meminta pertolongan dengan orang. Kecuali betul-betul memerlukan. Tak selalu ringan mulut. Tolong boleh tak? Nak minta tolong boleh tak? Sikit-sikit nak minta tolong boleh tak? Lama-lama orang menyampah. Kan? Asyik minta tolong aja kan? Bukan tak nak tolong. Pengertian di sini ialah di mana kita cuba tunjukkan sikap kita yang berdikari, berdiri atas kaki sendiri. Baru orang sayang. Bila kita berdikari, orang akan macam mengkagumi kita. Orang kata, bagus ni kan dia tak menyusahkan orang. Kalau kita mati pun orang sebut, arwah dulu baik, tak ada menyusah orang, elok je. Tak ada menyusah adik-beradik dia. Tak ada menyusah orang tu. Tak ada menyusah orang. Itu orang bercakap sampai mati pun orang bercakap. Tapi kalau kita ni asyik-asyik minta tolong, benda kecil pun nak minta tolong. Susahlah macam tu kan. Asyik minta tolong. So itu antara tips yang paling besar dalam slot saya ni. Jadi saya nak kongsikan tu. Cuba kalau boleh kurangkan sikit minta tolong. Kalau boleh buat sendiri. Belajar dulu. Belum cuba, belum tahu kan. Cuba dulu. Okay, itu sajalah daripada saya untuk yang tips tu tadi. Tuan Moderator, saya serah kembali. Semoga ada manfaat. Okey, terima kasih pada Cikgu Khairul. Satu tip, bukan satulah, banyaklah tips tadi yang cukup-cukup saya kata buat insya-Allah jadi. Dia bukan dengar dia cerita dia. Dia cerita dia kena terus buat balik ni, tengok jadi tak jadi, buat terus kat rumah. Yang bagi yang duduk dah kat rumah tu terus buat. Macam tadi dengan kata kena peluk kan. Peluk terus. Ada orang sebelah tu peluk. Okey. Dan mari kita raikan juga rakan-rakan kita. Dia sebenarnya hari ni bukan hanya daripada
guru-guru kaunselor saja, daripada rakan-rakan trainers pun ada cikgu Jinggo, kita ada cikgu Abang Q ada. Okey. Dan juga ramai lagi nampak ini, nak baca semua ni banyak pula ni cerita dia. Okey, tak apa. Jadi kita betul sekali. Sebenarnya ada masa 1 jam, tapi kita baru masuk separuh jam ni. Baru 30 minit. Jadi kemungkinan kita akan ada soalan-soalan cepu mas. Okey tak okey? Boleh? Ahli panel kita boleh menjawab tak jika ada soalan-soalan cepu mas ni? Boleh tak boleh? InsyaAllah. Boleh? InsyaAllah. Boleh? InsyaAllah. Bau sedap sikit. Dia soalan spontan ni. Lagi power ni. Okey. Dan Alhamdulillah hari ni pun kita tengok dah hampir 53 orang viewers hari ni. Satu pencapaian yang luar biasa. Cukup hebat bagi saya. InsyaAllah. Okey. Saya tak nak banyak cakap, moderator bercakap ada bermasalah dia kan. Okey, kita terus pada ahli panel kedua kita, Cikgu Helmi. Mungkin ada bukan satu lah, teknik-teknik yang mungkin lebih berbeza. Mungkin dari pendekatan Islam mesti banyak ni yang sini, insyaAllah. Okey, jadi saya persilakan Cikgu Helmi untuk berikan tips teknik macam mana nak bagi orang lebih lagi sayang. InsyaAllah, silakan Cikgu Helmi. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator Dr. Sufi dan juga ahli panel Cikgu Khairul. Pertama sekali, topik ini sebenarnya sangat dekat dengan anak-anak, tak kira lah anak-anak di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah ya. Sebab pengalaman saya sebagai guru bimbingan dan kaunseling, ada saja kes-kes yang berkait dengan kasih sayang ini. Ada yang selepas PKP itu ngadu bahawa mak tak sayang. Bila kita tanya kenapa mak tak sayang, dia kata mak suruh buat kerja rumah banyak, mak suruh jaga adik dan sebagainya. Tapi saya kata itu benda tu baguslah kan, sebab mungkin mak nak mendidik awak menjadi seorang anak perempuan yang rajin kan. Itu contohlah. Dan ada yang rasa tak seronok berada di rumah. Kan PKP tak perlu hadir ke sekolah kan. Jadi ada yang rasa tak seronok berada di rumah. Sebab apa? Sebab mungkin kurang kasih sayang di rumah. Dia suka datang ke sekolah. Sebab apa? Sebab mungkin dia seronok di sekolah, ada kawan-kawan dan berkasih sayang dengan kawan-kawan. Jadi itu contoh kes yang antara saya dengan klien lah di sekolah kan. Jadi berkenaan dengan soalan panduan bagaimana untuk menjadi orang yang disayangi. Sebenarnya poin-poin saya tidak jauh berbeza lah dengan Cikgu Khairul sebenarnya. Walau bagaimanapun tak apa, kita ambil mungkin dari sudut pandangan yang sisi yang lain, insyaAllah ya. Yang pertama, sebagaimana yang Cikgu Khairul cakapkan tadi, jangan sombong, betul lah tu, jangan sombong. Sebab apa? Sebab kalau sombong ni bukan saja orang tak sayang kita, bahkan Allah Subhanahu Taala pun benci kepada orang yang sombong, sehingga Allah kata orang yang sombong ini walaupun ada sombong dalam hati dia sebesar biji sawi, tak akan masuk dalam syurga. Jadi kalau Allah pun tak sayang kepada kita sebab sikap sombong ni, apatah lagi manusia nak sayang kepada kita. Betul tak? Jadi anak-anak yang dia berada di rumah sana yang menonton, jangan sombong supaya kita akan menjadi orang yang disayangi. Saya mungkin lebih kepada contoh-contoh dalam kalangan anak-anak lah, sebab saya difahamkan penonton-penonton kita terdiri daripada kalangan murid-murid sekolah ya. Kemudian tunjukkan keikhlasan dalam hubungan. Ya. Dalam hubungan kita perlu tunjukkan keikhlasan. Jika kita benar-benar ikhlas, orang lain akan dapat merasakan keikhlasan kita. Bagaimana kita nak tunjukkan keikhlasan kita? Macam-macam lah. Antaranya ialah seperti riak wajah kita. Bila bercakap sesuatu tu, riak wajah seiring dengan apa yang kita kata. Kita kata kita sedih, so tunjukkan muka yang sedih. Kata-kata ataupun pemberian. Sebagai tanda keikhlasan tu boleh juga melalui pemberian. Supaya orang dapat merasakan keikhlasan dalam hubungan. Kemudian bersikap terbuka. Ada kalanya kita ada idea yang tersendiri kan, betul tak? Bila kita berbincang dengan kawan-kawan, tetapi tidak bermakna kita tidak dapat menerima idea orang lain. Ada kalanya kita asyik kita je nak orang terima idea kita. Lama-lama orang tak akan suka dengan kita dan orang akan tidak menyayangi kita. Ada kalanya kita kena bersikap terbuka dan cuba untuk menerima juga pandangan-pandangan orang lain selagi mana pandangan tersebut baik dan boleh diterima oleh kita bersama ya. Kemudian minta pendapat lebih baik dari minta tolong.
Okey, minta pendapat lebih baik dari minta tolong. Contoh kita ada certain masalah. Ya. Cuba kita amalkan untuk minta pendapat terlebih dahulu daripada kita minta tolong. Contohnya awak tak bawa wang saku ke sekolah. Terlupa bawa wang saku sekolah. Kalau awak minta terus kepada kawan, Mat, boleh tak aku nak pinjam RM2? Aku tak bawa duit lah. Mungkin dia akan rasa macam tak berapa nak ikhlas nak bagi kan. Cuba kalau kita minta pendapat, Mat, aku hari ni tak bawa duit lah. Macam mana? Ada tak cara untuk selesaikan masalah tu? Dan mungkin dengan cara kita mendapat tu, meminta pendapat itu, akhirnya kita bukan saja mendapat pendapat tapi mendapat pertolongan. Mat pun bagilah RM2. Dia pun tak tahu apa jalan lain, so dia bagi RM2 kan. Kemudian jangan pentingkan diri. Jangan pentingkan diri tadi tu lebih kurang macam sikap terbuka lah ya. Menghormati orang lain ya maksudnya. Kemudian jangan terlalu kerap meminta pertolongan sebagaimana Cikgu Khairul sebut juga tadi. Jangan terlalu kerap meminta pertolongan sedangkan diri tidak pula suka menolong. Asyik kita je minta tolong kat orang. Tapi kalau orang minta tolong kita, susah kita nak tolong. Macam-macam alasan. Jadi kalau kita ada sikap yang seperti ini, nanti kawan-kawan pun akan kurang kasih sayang kepada kita. Lebih baik kita cuba menjadi orang yang suka menolong orang lain. Suka menolong orang lain daripada suka minta pertolongan. Kemudian gaya komunikasi juga adalah sesuatu yang penting. Gaya komunikasi yang sesuai. Mengikut siapa yang kita berkomunikasi lah, dengan kawan-kawan cara yang lain, dengan cikgu-cikgu cara yang lain, dengan ibu ayah cara yang lain. Jangan pula kita bercakap dengan cikgu menggunakan gaya komunikasi sebagaimana kita bercakap dengan kawan-kawan kan. Nanti cikgu pun kata kita ni kurang ajar dan sebagainya, akhirnya cikgu pun tak sayang kepada kita. Antara yang lainnya ialah kita juga boleh ambil berat dan rajin bertanya khabar kepada kawan-kawan kita ataupun ibu ayah dan sebagainya. Apabila kita bertanya khabar ataupun ambil berat ni, akhirnya orang akan rasa dihargai. So orang akan sayang kepada kita. Kita juga boleh beri penghargaan kepada orang yang menolong kita. Ya, seperti apabila tibanya hari istimewa, kita boleh bagi penghargaan. Hari ulang tahun perkahwinan ibu dan ayah, buat surprise dekat mak ayah. Kadang-kadang mereka sebelum ni tak pernah buat, tiba-tiba kita buat, mungkin mereka akan terkejut dan mereka akan lebih sayang kepada kita. Baik, saya nak ada beberapa poin lagi, mungkin saya skip kot. Saya nak terus kepada yang terakhir. Saya rasa ini yang paling penting. Dalam banyak-banyak yang ini kalau boleh jangan kita tinggalkan. Iaitu apa? Iaitu kalau kita nak orang sayang kepada kita, yang paling penting ialah kita perlu berdoa. Sebab apa kita perlu berdoa? Minta kepada Tuhan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bagaimana Cikgu Khairul ada sebut juga tadi. Sebab Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Jadi kalau kita nak orang sayang kita kena minta ke Allah supaya Allah letakkan kasih sayang dalam hati orang tersebut supaya menyayangi kita dan akhirnya baik dengan kita. Jadi sekadar itu dulu. Saya kembalikan kepada Tuan Moderator Dr. Sufi. Okey, terima kasih kepada Cikgu Helmi. Memang kita dah jangka dah keluarnya hadis, insyaAllah. Okey, jadi nampak saya boleh simpulkan berdasarkan daripada perbahasan cerita daripada dua orang ahli panel kita ini, ada dua perkara yang paling asas dalam hidup. Yang pertama adalah erti hidup untuk memberi. Jangan fokus untuk diri, fokus pada memberi. Kalau kita banyak beri, orang akan makin sayang kita. Jangan banyak meminta. Okey. Dan yang kedua senampak adalah berkenaan yang paling penting utama juga, senampak hidup fokuslah pada adab. Kan? Jadi kalau kita beradab, pasti ramai orang sayang kita, betul? Jadi itu dua perkara yang saya nampak disimpulkan yang dapat kita lihat. Okey. Rasa-rasa boleh tak kita nak tambah sikit dengan soalan-soalan cepu mas? Rasa okey tak okey ni?
Ataupun ada soalan daripada rakan-rakan kita, ada rakan-rakan kita daripada cikgu-cikgu, kaunselor kita atau daripada trainers kita ada. Nampak sekarang ni semua yang puji-puji je ni. Tak ada soalan lagi ni. Kok ada soalan, tak ada kalau tak ada soalan, boleh saya bagi soalan. Okey? Okey dah okey. Boleh? Boleh Cikgu Helmi? Boleh? Cikgu Khairul boleh? Tak boleh, Tak saya minta boleh. maaf. Tak boleh buat macam boleh je lah. Kalau tak boleh tak apa. Kita ada ramai pembantu di luar. Kita ramai Boleh, rakan-rakan kaunselor kita. Tunggu je nak jawab ni. InsyaAllah. Okey. Jadi saya nampak macam baru-baru ni tempat saya pun kita ada buat sesi kaunseling. Saya lebih pada sesi kaunseling yang berbentuk swasta lah kan. Sebab saya ada klinik kaunseling di Johor. Jadi baru-baru ni datang ke tempat saya ada seorang kata klien India. Di klien India dia datang, dia jumpa saya, dia cerita kat saya masalah dia ialah masalah sifat pemarah. Dia nampak orang je nak marah. Tak boleh tegur sikit marah. Dan dia datang bersama mak dia. Dia duduk sekali dengan mak dia, saya tanya mak. Dengan mak pun marah. Dia kata mak pun marah. Lain macam. Dengan mak pun marah. Jadi saya nak tanyalah, kalau orang macam ni, adakah dia disebabkan kurang kasih sayang? Sedangkan saya tanya mak dia kata dia dah bagi kasih sayang secukupnya dah ke anak ni. Tak tahulah mana masalah dia ni. Jadi perangai macam ni. Tapi dia akui bahawa dia ada masalah pemarah ni. Adakah ia disebabkan oleh kurang kasih sayang ataupun ada sebab-sebab lain yang menyebabkan dia ada masalah pemarah ni. Jadi yang ni saya nampak kita sesuai bagi Cikgu Khairul lah. Nampak dia keluar kajian dia nanti. InsyaAllah. Nampak macam dah bersedia tu. Boleh Cikgu Khairul? Boleh jawab tak? Rasa-rasa dah. InsyaAllah. Silakan. Okey, sebenarnya dalam kes yang seperti Dr. Sufi sebutkan tadi itu sifat pemarah ni adalah satu sifat boleh jadi semula jadi dalam diri tak kiralah sama ada dia terpancar secara agresif ataupun mungkin secara pendaman sahaja, dia terendam saja dalam hati. Semua ada sifat marah. Selagi mana dia dinamakan manusia dan mempunyai emosi, marah itu adalah salah satu daripada cabang emosi yang paling besar dalam diri seseorang. Kalau kita cakap bab emosional lah, tetapi cara pengurusan marah tu yang utamalah di sini. Tapi soalan moderator tadi ialah adakah dia kurang kasih sayang? Sebab bila tanya mak dia kata kasih sayang tu dah cukup. Tapi sebenarnya macam ni, pada saya, jika kita bertanya tentang banyak atau sikit kasih sayang dah diberikan terhadap anak, mungkin daripada zaman kecil-kecil, zaman anak-anak lagi, dari zaman silam dia lagi, adakah cukup kasih sayang? Kita tengok dengan siapa kita bertanya. Soalan tu diajukan pada siapa. Kalau kita tanya pada orang, pada ibu dia, mekanisme helah bela diri boleh terjadi di situ. Bias boleh jadi di situ. Dia boleh mengatakan yang dia dah cukup memberikan sayang. Tapi kalau kita hurai balik permasalahan utama pada anak yang pemarah tu tadi, cuba suruh dia describe dulu. Kita kena tahu dulu konsep kasih sayang yang dimaksudkan. Kasih sayang macam mana? Kasih sayang macam mana? Kasih sayang apa yang dimaksudkan? Mencukupi atau tidak mencukupi bagi dia? Mungkin pada dia apa yang mak dia bagi tu bukan kasih sayang. Bukan nilai kasih sayang seperti mana yang dia nak. Ada pepatah orang mengatakan kita kalau nak tunjukkan, ini untuk suami isteri lah kalau kata untuk suami isteri, kalau kita nak tunjukkan, nak menzahirkan kasih sayang tu, kita kena tunjuk dengan cara orang yang kita nak bagi tadi tu, apa yang dia nak. Mengikut acuan orang tersebut. Kita curahkan kasih sayang, tunjukkan nilai kasih sayang pada individu di depan kita tu dengan cara yang dia nak, bukan dengan cara kita nak. Kalau kita, contoh kita pergi kedai, pergi beli hadiah contohnya kan, kita pergi beli hadiah. Kita beli benda yang kita suka. Ya, ada orang berpendapat begitu. Carilah benda yang paling kita suka untuk kita beri pada dia. Tapi konsep ni boleh pakai tak sekarang? Boleh pakai tak dalam konsep kita sekarang yang zaman VUCA ni, yang zaman yang penuh dengan pancaroba, yang penuh dengan gangguan-gangguan emosi dan sebagainya, banyak hasutan dan sebagainya. Zaman sekarang tak boleh. Kena tahu apa dia suka. Baru kita boleh beli apa yang dia nak. Walaupun kita tak suka. Anak-anak muda sekarang, ibu kepada anak, contoh saya sendiri, kalau nak beli baju pada anak saya dah tak boleh beli baju pada anak saya macam zaman kita, mak-mak kita dulu beli baju raya, tahu-tahu jahit dah siap je. Baju raya pakai sarung seronok. Baju raya dah siap seronok. Anak-anak muda sekarang bukan macam tu lagi cikgu-cikgu kan. Betul tak? Sekarang ni kita bagi je duit kat dia,
bawa mereka pergi shopping mall, mereka yang pilih sendiri. Kadang-kadang baju yang kita pilih tu bukan baju yang dia suka. Kita nak paksa dia pakai baju yang kita suka. Itu dah mencantas kasih sayang lah tu. Pada anak tu sendiri, dia rasa, mak ni tak boleh aku nak pilih sendiri. Orang tak suka lah colour ni tak rare lah, tak rare. Contoh kan. Jadi bagi dia pilih. Itu salah satu daripada cara kita menunjukkan kasih sayang kita pada dia. Menyediakan keperluan tetapi mengikut acuan apa yang dia nak. Selagi mana tidak melanggar batas-batas agama lah. Kalau anak tu nak pakai baju seksi pula, mak benarkan sebab sayang kan. Tak. Masih lagi kita menjaga, memantau, mengawasi anak-anak tu, tapi kita bagi apa yang dia nak. Macam sekarang, cita-cita anak nak jadi apa, anak nak main game contoh kan, encourage anak buat apa saja dia suka. Itu juga salah satu cara kita tunjukkan. Mungkin isu klien tersebut, lelaki yang dimaksudkan oleh tuan moderator tadi, dia sendiri dia tidak ada ruang untuk dia menerangkan kepada ibunya apakah kasih sayang yang dia nak. Walhal bila kita tanya mak tu, mak kata dah penuh dah, bagai menatang minyak yang penuh dah, melimpah-limpah. Tapi adakah betul minyak yang dia nak? Atau dia nak ditatang tu bukan seperti minyak, dia nak ditatang seperti kacang goreng sebelum nak buat ketupat tu kan, banyak-banyak nak tatang macam tu ke? Yang mana satu Jadi kita tengok, jadi setiap individu tu tak sama. Aspek kasih sayang setiap individu tak sama. Penilaian terhadap nilai kasih sayang tu tak sama terhadap yang memberi dan yang menerima. Sekian, wallahualam. Okey, terima kasih pada Cikgu Khairul, penerangan cukup panjang. Tapi sebenarnya cerita je, yang pemarah tu perempuan. yang dahsyat, dia jadi kes tu, dia pukul kawan dia. dia pukul smackdown kawan dia. Memang dahsyat perempuan yang lain macam lah. Tapi tak apa, insyaAllah. Dan ni mungkin itu boleh jadi salah satu kaedah untuk kita tengok balik, insyaAllah. Okey. Alhamdulillah kita tengok. Mari kita tengok komen-komen pada rakan-rakan kita. Banyak ni. Ni rasa macam tak cukup sejam nak jawab ni. Jadi kita terpaksa pilih. Minta maaf lah pada yang bertanya. Kita cari soalan yang kritikal sikit lah. Yang ni cantik ni. Dia tanya, adakah penggunaan gadget berlebihan juga menyebabkan seseorang itu berpotensi menjadi marah? Yang ni sedap. Tajuk macam luar biasa ni. Okey, cerita dia tentang ada masalah ketagihan gadget. Sebab baru-baru ni pun macam kena dengan apa yang berlaku dengan saya. Saya pun baru ni buat sesi kaunseling juga dengan seorang pelajar umur 15 tahun. Dia mempunyai ketagihan sehingga kan dia main handphone, dia main gadget, dia dah tak peduli mak ayah. Mak dia cakap kat saya seolah-olah dia dah tak rasa ada anak dah. Sebab habis makan pun kadang-kadang sehari sekali, masa banyak dihabiskan dalam bilik dan niat hati dia nak jadi Insta famous. Dan akhirnya itulah mak dia rasa dah tak ada anak. Jadi dan sebab sesi dia saya memang nampak makin kurang ajar. Makin kurang ajar mana dengan ketagihan gadget ni dia menyebabkan emosi dia tu dah tak stabil. Saya boleh katakan juga mungkin masalah mental. Okey, jadi saya tak nak cakap dalam benda ni. Kita nak tanya untuk ahli panel kedua kita tentang penggunaan gadget ni. Jadi macam mana? Dia satu potensi dia marah. Lepas tu macam mana nak bantu orang macam ni? Okey. Boleh tak ahli panel kedua kita jawab sikit tentang masalah ketagihan gadget dan juga masalah yang menyebabkan dia marah ni? Okey, silakan. Okey, terima kasih kepada Dr. Sufi, moderator, Cikgu Khairul. Okey, berkenaan dengan soalan tersebut iaitu berkenaan dengan penggunaan gadget. Jadi semenjak PKP ini kita tengok penggunaan gadget itu sudah menjadi satu kemestian kepada anak-anak, dan anak-anak juga menjadikan ianya sebagai satu alasan untuk katanya belajar secara online dan sebagainya, dan itu memang alasan yang boleh diterima lah. Kalau sebelum ni mungkin mak ayah boleh untuk melarang anak-anak memiliki ataupun menggunakan gadget, tapi hari ini pembelajaran secara online ini seolah ibu ayah juga perlu sediakan gadget kepada anak-anak, dan kita tak mengatakan perkara ini tidak baiklah kita kena sentiasa mengikut peredaran zaman, peredaran masa keperluan teknologi itu, tetapi bagaimana kita nak mendidik anak-anak itu supaya dapat menggunakan gadget tersebut dalam penggunaan yang baik, penggunaan yang boleh memberikan manfaat kepada dia.
Kadang-kadang dia guna untuk belajar tu macam-macam gangguan kan. Kadang-kadang pembelajaran pun jadi tak apa nak berkesan. Sebab dalam gadget tu jugalah ada permainan videonya, ada media sosialnya, ada apa, YouTube, TikTok dan sebagainya. Kan kadang status yang dia upload tadi, dia mesti tertanya-tanya siapa yang komen, siapa yang share dan sebagainya. Dia mesti nak bermain dalam kepala dia, nak tengok kan. Jadi bila lama-lama dia guna gadget tersebut, bagi saya dia akan rasa sayang kepada gadget tersebut. Sebab apa? Sebab dalam gadget tersebut ada orang-orang yang dia sayang juga. Ada kawan-kawan dia, ada sahabat-sahabat dia daripada sekolah lain dan sebagainya. Jadi bila katakanlah sampai satu tahap bila dah mengabaikan perkara-perkara yang lain, mak ayah rampas gadget tersebut, seolah-olah mak ayah merampas kasih sayang dia. Jadi dia pun boleh bersifat marah dan ini boleh berlaku. Jadi pada saya perkara yang paling asas sekali, walaupun keperluan gadget itu perlu dalam kalangan anak-anak, tetapi ibu ayah boleh mengawal. Contohnya hanya menggunakan pada masa-masa tertentu untuk belajar, ataupun mungkin guna untuk media sosial ni sekejap saja. Ada masanya, kena kontrol dari sudut itu supaya kemudian hari dia tidak terlalu lekat dengan gadget tersebut sehingga dia sayang pada gadget tersebut. Supaya itu kita susah untuk melarang anak ini daripada menggunakan gadget. Macam ibarat saya kata tadilah, ibarat kalau kita stop secara mendadak, ibarat kita memisahkan kasih sayang dia dengan gadget tersebut. Jadi sekadar itu pandangan saya. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih pada Cikgu Elmi. Banyak soalan ni. Cuma saya nak cerita sikit tentang gadget tadi kan. Saya nak cerita sikit lah, sikit. Sampaikan saya buat sesi, bukan sesi, tak jadi sesi dah. Sebab waktu dia main gadget tu, dia dah tak peduli mak ayah dia cakap, memang langsung dia tak peduli. Mak, sebab saya datang tu buat sesi kat rumah, cerita dia. Saya datang tu dia macam mak dia pujuk. Dia main gadget tu macam dia tak langsung tak dengar. Mak dia duduk belakang dia je. Tahap macam saya kata dah ada masalah mental tu. Dan bila saya tak boleh kalau orang yang ada kurang ajar dengan mak ayah ni. Bila dia kurang ajar mak ayah, saya ambil saya yang bukan mak dia, ayah dia. Saya yang rampas. Geram sangat. Bukan segera apa. Memang saya nampak dia dah macam tahap boleh masuk mental dah. Jadi tahap dia sehingga kan saya beritahu saya rampas tu, dia boleh nak tikam saya dengan kaca. Dah tahap macam tu. Dia dah tak boleh lah. Sebab tu saya kata ini antara satu benda yang mungkin kita boleh bincangkan lah. InsyaAllah akan datang lah. Benda ni saya kata cukup kritikal pada zaman kita sekarang ni. Okay. Rasa nak boleh satu soalan lagi ke tak ni? Dia sekarang ni dah 52 minit. Kita boleh satu soalan lagi? Boleh? Ke nak berebut? Mana satu nak jawab? Okey, kita ambil satu soalan lagi soalan saya rasa cukup penting juga. Dia ada masalah ni. Ambil dua lah insyaAllah. Saya rasa dua boleh. Bagaimana pula dengan sikap ibu bapa yang berat sebelah? Berat sebelah dalam memberi kasih sayang. Contohnya membeza-bezakan layanan terhadap anak. Yang ni saya nampak memang kebiasaan zaman sekarang dah berlaku. Mak kebiasaan dia tengok mana dia sayang, dia bagi lebih. Mak ayah pun macam tu, dia macam memang ada pilih jugalah. Dia reality. Jadi boleh tak saya nak minta sedikit lah pertolongan daripada Cikgu Khairul? Cuba huraikan sikit, beri sikit penyelesaian ni macam mana. Sikit lah. Kalau banyak takut terlebih pula. Ikutlah insyaAllah. Silakan Cikgu Khairul. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Untuk soalan yang bertanya tadi kan, sikap ibu bapa ya. Okey, sebenarnya macam ni. Dalam, pernah dengar tak? Ini pepatah lah. Pepatah yang dalam setandan pisang mesti ada yang busuk kan. Tapi ini tak boleh guna dalam adik-beradik kan. Nanti kecil hati pula kata apa bunda beradik aku ke yang busuk, yang mak tak sayang tu. Tak. Sebenarnya bila lebih daripada seorang anak, kasih sayang seorang ibu atau ayah tu, dia sebagai seorang ibu bapa, nak kata ni parenting skill kan, susah saya nak kata, tapi sebagai ibu bapa lah ya, bila anak keluar, lahir, ada seorang anak, kasih sayang tu diberi pada dia. Bila lahir lagi anak, dia tak boleh ambil benda lain, dia tak boleh wujudkan lagi kasih sayang lain, tak boleh. Dia kena bahagi, dia mula membahagikan kasih sayang. Katalah kasih sayang tu macam ni. Okey, untuk anak Ali, contoh Ali anak sulung.
Tiba-tiba keluar Aisyah, anak kedua. Maka dia pun ambil belah dua. Tinggal sikit. Ali punya dah tinggal 1/2, Aisyah dah dapat 1/2. Malah ada yang lebih teruk lagi, dipotong serong. Bila dia potong serong ataupun mungkin tak sama. Jadi Aisyah dapat lebih 2/3, Ali dapat 1/3. Jadi kasih sayang tu nampak tak sama rata. Sebenarnya dalam istilah kekeluargaan ini, bila lahir saja anak yang baru, kita kena ambil kasih sayang yang lain. Sebiji lagi untuk dia. Maka keluar anak ketiga pula, sebiji lagi kasih sayang untuk dia. Itulah analoginya lah ya. Lain-lain. Tak boleh ambil satu tu belah dua. Begitu juga dengan hubungan suami isteri, sama je. Bila suami isteri baru kahwin, kasih sayang tu macam ni. Tapi bila lahir anak pertama, suami dah mula sayang anak lebih pada isteri. Kan? Dia kata, oh kasih sayang terbelah dua. Terbahagi dua. Membahagikan kasih sayang dengan seadilnya. Tak ada istilah bahagi kasih sayang. Suami kena cari benda lain yang lahirnya bersama anak tu kasih sayang yang baru macam tu. Jadi sebagai ibu bapa, kalau 12 anak dia, 12 biji kasih sayang lah dia kena wujudkan. Macam mana cara nak wujudkan? Benda tu sebenarnya miracle. Benda tu sebenarnya hanya melalui jiwa keibubapaan tu sendiri. Okay? Jadi kita sebagai anak, bila dalam keluarga ibu bapa yang tak tahu tentang perkara ini, of course lah mereka akan tak tahu bagaimana nak, macam analogi yang saya cakapkan tadi, mereka tak tahu bagaimana cara untuk mewujudkan kasih sayang, istilah analogi bola-bola ketul-ketul tadi tu. Jadi mereka membahagikan kasih sayang tu. Kalau kata adik-beradik ada 5 orang lah dia bahagikan. Jadi mungkin dalam membahagi tu tersilap. Kadang-kadang ibu bapa juga melakukan kesilapan. Kerana apa? Kerana mereka bias. Bias dengan potensi anak. Bias dengan kelebihan anak. Bias dengan kepandaian dan kebijaksanaan anak. Kadang-kadang kita pun tak faham. Kenapa sayang kakak lebih daripada aku? Adik kata, mak ni asyik sayang kakak je. Kakak pula kata, mak ni asyik sayang adik je. Kita tak tahu sebenarnya yang berlaku di belakang kita. Mungkin dengan adik, mak ambil lepas kakak. Mungkin dengan kakak, mak ambil lepas adik. Tapi dalam adik-beradik itu sendiri, sehingga menyebabkan berlakunya terasa seperti mak bapak ni macam mak sayang dia, mak bukan sayang aku, mak sayang kau. Macam tu kan. Adalah lebih baik untuk meredakan perasaan itu, rasa tak disayangi tu tadi, ialah dengan menganggap bahawa ibu bapa kita tersilap lah. Mungkin dia tak nampak kelebihan yang ada pada diri kita. Kelebihan yang ada pada kita sama macam kelebihan yang dia nampak pada adik. Atau mungkin kita tak tak tunjukkan kelebihan kita pada ibu bapa. Atau mungkin kita dah buat sedaya upaya tetapi hati ibu tu ibarat tertutup, tak nak tengok lagi. Mungkin ada benda yang menyebabkan ibu kita kecil hati dengan kita. Cuba berterus terang. Bukan orang lain, mak kita. Bukan orang lain, ayah kita sendiri. Cuba jadi berani. Berani untuk bertanya, kenapa? Macam saya cakap tadi, menatang minyak yang penuh, tapi kita bukan nak minyak. Kita nak benda lain, tak nak minyak. Cakap dengan mak tu, mak, saya tak nak ditatang seperti minyak yang penuh. Saya nak seperti air sirap yang ditatang penuh. Cakap saya nak sirap, saya tak nak minyak. Maksudnya kena bagi tahu, dalam hidup ni, untuk menjayakan sesuatu matlamat, kita kena saling berkomunikasi. Kalau tidak, dalam hati tu, yang ini cakap ni, yang ini cakap macam ni, yang mak ni tak tahu. Mak tak tahu apa salah aku kan. Tiba-tiba anak ni tak nak balik kampung. Anak ni punya anak merajuk sebab mak tak sayang aku, mak sayang abang, mak sayang kau, mak sayang adik. Macam itulah contohnya kan. Jadi kadang-kadang ibu bapa juga melakukan kesilapan. Jadi maafkan dan kalau boleh berterus terang. Sekian. Okey, terima kasih kepada Cikgu Khairul sekali. Bila Cikgu Khairul sebut dua nama ni, dengan Ali dengan Aisyah, kita ingat anak saya. Anak pertama saya nama Aisyah. Anak ketiga saya namanya Ali. Memang kena. Okey. Jadi kita tu punya soalan yang ke seterusnya. Yang ni last. Soalan dia, saya sebagai rakan yang mempunyai masalah keluarga yang orang tuanya tak mengaku dia sebagai anak. Bagaimana saya sebagai kawan nak tolong dia? Ni kawan yang memang dia mungkin PRS ni kot. Okey. Jadi saya persilakan Cikgu Helmi boleh jawab tak ni dia nak tolong kawan dia ni. Kawan dia ni macam dia ada masalah. Mak ayah dia tak anggap jadi anak. Macam mana ni? Silakan Cikgu Khairul. Terima kasih Tuan Moderator. Jadi ini situasi yang agak berat ni. Bila mana orang tuanya tidak mengaku dia sebagai anak. Pertama sekali kalau kita nak suruh dia minta mak ayah dia mengaku tu mungkin susah. Yang paling penting ialah kita sahabat ini yang nak bantu kawan dia ni, yang paling penting ialah kita kena pastikan emosi dia sentiasa berada dalam keadaan yang positif.
kita tak nak dia anxiety, stres, akhirnya melakukan tindakan yang di luar jangkaan. Pada saya, penyelesaian nak minta mak ayah tu mengaku dia sebagai anak tu mungkin agak sukar, tapi yang paling penting ialah kita kena rasionalkan rakan tersebut supaya dia jangan berputus asa, tumpukan kepada pelajaran, jangan jadikan masalah itu gangguan kepada pelajaran sehingga merosakkan hidup dia. Yang penting ialah situasi seperti ini pernah ada dalam klien saya. Saya kata dekat anak murid saya kata awak buat je buat je kebaikan kepada mak ayah awak. Ya, nanti mungkin insya-Allah doa mudah-mudahan Allah membuka hati mereka supaya menerima awak sebagai anak mereka yang baik. Cuma buat masa sekarang ni awak fokus kepada pelajaran supaya masa depan awak cerah. Kerana masalah ini tak akan membelenggu awak sepanjang hidup awak. Sampai satu tahap awak akan keluar, belajar, membina hidup awak sendiri. Yang penting ialah pembelajaran awak sekarang ini yang akan membantu awak. Jadi kalau boleh kawan ni tolong jaga emosi sahabat tersebut supaya jangan stres, jangan putus asa. Teruskan kehidupan, fikir yang positif, insya-Allah. Masalah tersebut akhirnya nanti akan selesai. Okey, terima kasih kepada Cikgu Ilmi. Senang cerita. Iaitu apa ya? Fokus benda yang positif. Okey. Jadi rasanya dah sampai waktu dia. Dah sejam lebih ni. Memang hangat. Kalau nak ikut ni macam-macam soalan lagi nak keluar ni. Tapi biasalah nak macam mana setiap permulaan akan ada pengakhiran kan. Jadi insya-Allah nak lebih lagi, banyak lagi jalan untuk kita dapatkan ilmu insya-Allah. Kalau rasa tak puas hati lagi, terus kontak teruslah panel kita hari ni. Senang. Kontak tu Cikgu Khairul, kontak tu Cikgu Ilmi. InsyaAllah. Kalau dia kontak dua-dua sekaligus. Lain-lain tu. InsyaAllah. Okey. Jadi rasanya cukup hari ni InsyaAllah. Tapi sebelum saya nak mengakhiri program ini, saya nak terima kasih kepada semua kata kita punya viewer kita yang sanggup bersama selama sejam. Bukan senang duduk, panas punggung sejam duduk tu. Tapi alhamdulillah. Dan juga kita nak terima kasih yang paling besar ialah kepada ahli panel kita, Cikgu Khairul, Cikgu Helmi, dan juga penganjur kita iaitu MGKK KL dengan kerjasama dengan Mofa semua, insyaAllah. Jadi moga-moga apa yang kita bicara hari ni bukan benda yang hanya lalu masuk dengan kiri kanan, keluar dengan kiri, tak. Biar menjadi satu benda yang kita praktikkan dalam hidup kita, insyaAllah. Tapi sebelum saya nak menutup ni, boleh bukan nak promote lah, nak beritahu sikit lah, insyaAllah. Sedikit promosi. Saya ada mengadakan satu program counselling keluarga. Kita ada buat satu program melalui aplikasi Zoom dan menggunakan satu modul, nama dia modul Rahsia Keluarga Hebat, yang saya perkenalkan berdasarkan kajian-kajian dan kes-kes yang saya kendalikan. InsyaAllah siapa-siapa yang berminat daripada kalangan kaunselor berminat, boleh terus kontak dengan saya lah. InsyaAllah kalau berminat nanti saya boleh bagi link untuk join program kita pada 19 hari bulan 12 ni, insyaAllah. Okay, jadi rasa itu saja pada program hari ni. Mungkin ahli panel ada kata-kata terakhir ke tak? Kita nak bagi ahli panel pertama dululah, bagi kata-kata terakhir, insyaAllah. Sebelum saya menutup betul-betul, silakan. Okey, sebelum tutup lah, saya minta host tolong paparkan doa. Saya nak kongsi satu doa untuk semua penonton. Bagaimana supaya orang sayang kita, boleh bacalah doa ini. Keratan ini diambil daripada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 165. Boleh baca dan hembuskan pada ubun-ubun orang yang kita sayang, anak-anak yang kita sayang. Mudah-mudahan dengan doa ini nanti anak-anak akan jadi lembut hati dan mereka akan sayang dengan kita. Sebagaimana Allah SWT tu menyayangi Rasulullah, kita juga boleh buat anak kita sayang pada kita. Tapi kita kena bacalah doa ni, amalkan selalu. Ini surah Al-Baqarah. Boleh lihat pada skrin, boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah wallazina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu iz yarawna al-azaba anna quwwata lillah jami'a wa anna allaha syadidul azab. Boleh baca.
boleh baca insya-Allah. Kerana inilah sebaik-baik mujarabnya doa adalah potongan daripada ayat Al-Quran. Sekian. Terima kasih kepada Cikgu Khairul. Okey, golongan terakhir. Cikgu Helmi, silakan. Okey, baik. Jadi sebagai penutup, saya nak kongsikan 7 kunci kebahagiaan hidup menurut Saidina Ali bin Abi Talib yang dikongsikan oleh guru besar saya dalam meeting semalam. Jadi saya rasa sangat bagus untuk saya kongsikan dengan yang menonton ya. Jangan membenci sesiapa pun walau ada yang menyalahi hakmu. Jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Jangan memutus doa untuk saudara mukmin. Perbanyaklah memberi walaupun anda sedang susah dan tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Jadi wallahu a'lam, mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam kasih sayang. Okey, terima kasih Pak Cikgu Helmi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Moga Allah Ta'ala berikan kita pada hari ini keberkatan yang besar dalam hidup kita dengan ilmu yang kita dapat pada hari ini insya-Allah. Jadi rasa itu saja daripada kami dan saya minta maaf jika ada kekurangan daripada diri saya dan juga rakan-rakan kita daripada ahli panel pertama, kedua dan juga daripada penganjur sendiri. Moga-moga insya-Allah jika rasa program ni sangat-sangat power yang perlu diteruskan lagi, jangan lupa komen, like dan juga share pada ramai orang insya-Allah. Moga benda ni menjadi satu yang viral insya-Allah. Wallahu alam. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua.